Mungkin sedikit pelik untuk didengari, tetapi Mimalan kini bertukar menjadi tarikan yang berbeza kepada paranormal yang sukakan pengembaraan unik. Tapak terpencil. Hai korang, selamat datang ke channel aku. Jangan lupa follow aku, Aisyah binti Osman. Follow page FB aku, Dato' Tarimba. Aku baru lagi, so maaf lah kalau tak menarik. Aku terbaik. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okey, hai korang. Selamat datang ke dalam channel YouTube aku. Okey, kali ni aku nak cerita pasal kisah seram Mimalan. Okey, tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Okey, Mimalan ni adalah sebuah taman rekreasi terbengkalai di Gombak, Selangor, Malaysia. Dikenali sebagai taman tema pertama di Malaysia. Taman tema air ini dibuka pada tahun 1975. Sepanjang beroperasi selama 20 tahun, ia menjadi tempat pelancongan yang terkenal. Ia mempunyai tarikan seperti kolam besar, luncur air gergasi, tasik serta replika patung-patung besar dinosaur dan haiwan. Mimalan ni mula dibina pada tahun 1971 dan dibuka pada pengunjung pada 1975. Nama Mimalan ini sebenarnya adalah merupakan singkatan daripada gabungan perkataan Malaysia in Miniature Land. Jadi, maka jadilah Mimalan. Dibina di sebuah kawasan berbukit seluas 30 ekar di Ulu Gombak, berhampiran dengan Kuala Lumpur, Malaysia. Pembinaan Mimalan dilakukan dalam beberapa fasa dan dibuka secara berperingkat. Fasa pertama Mimalan yang siap dalam tahun 1970-an mengandungi 24 buah motel dan 5 buah chalet serta sebuah kolam renang. Antara tarikan utama Mimalan pada peringkat awalnya ialah Taman Haiwan Prasejarah yang mengandungi binaan model-model dinosaur bersayap besar, begitu mengagumkan dan menjadi tumpuan bagi beberapa penggambaraan filem tempatan seperti Mechanic 1983. Selain itu, filem Gila-Gila Remaja 1986 dan Tempo 88 1987, Dendang Perantau 1979 dan Suara Kekasih 1986. Kekal ini, Malaysia mempunyai taman rekreasi dan taman tema di masyarakat Malaysia. Namun, satu ketika dahulu Mimalan adalah yang paling popular di negara kita. Harga yang dikenakan untuk memasuki Mimalan adalah RM2 bagi dewasa dan RM1 untuk kanak-kanak. Aku rasa zaman sekarang ni memang dah tak ada dah harga yang macam ni. Kalau nak masuk pun yang paling murah adalah RM60 untuk seorang, kan, betul tak? Tapi bagi aku pada tahun 1970-an tu RM2 tu dah kira mahal kan. Sebab walaupun kita rasa murah pada zaman ni, tapi sebenarnya pada zaman tu adalah mahal. Selepas 19 tahun beroperasi, Mimalan telah dibuka satu kolam renang baru untuk menarik lebih ramai pengunjung ke Mimalan. Kolam renang tersebut dikatakan yang terbesar di Asia Tenggara pada ketika itu. Bukan itu sahaja, ia juga menawarkan papan luncur air gergasi, membuatkan tarikan baru itu menjadi kegemaran para pengunjung. Lokasi ini sebagai latar belakang dengan dalam filem Tempo 88. So, korang boleh tengoklah kalau korang berminat dengan filem itu. Antara bahagian-bahagian lain di Mimalan termasuk sebuah tasik yang menawarkan aktiviti bersampan dan memancing, dan juga melantah rimba. Tetapi sayangnya tragedi maut di Mimalan. Pada Januari 1993, satu kejadian tidak diingini telah berlaku yang memberikan reputasi buruk kepada Mimalan. Seorang pengunjung warga negara Singapura berusia 27 tahun maut dalam satu kemalangan di kawasan papan luncur air gergasi. Insiden ini telah mengejutkan orang ramai, membuatkan pihak Mimalan menutupi lokasi yang terlibat untuk tujuan penambahbaikan. Selepas pengubahsuaian dilakukan, ia kembali dibuka kepada orang ramai. Akan tetapi, pembukaan semula ini tidak kekal lama. Pada Mei 1994, satu lagi insiden telah berlaku di mana kejadian tanah runtuh telah menyebabkan dinding kolam renang yang sama telah mengalami kerosakan. Tanah runtuh tersebut membuatkan
air lumpur memenuhi ruangan kolam renang yang menjadi penyebab kepada ia ditutup kepada pengunjung. Berikutan kejadian-kejadian ini, pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan mengheret pihak pengurusan Mimalen ke muka pengadilan di atas beberapa dakwaan. Antaranya termasuk kelemahan kawalan keselamatan yang menjadi punca kepada pelbagai masalah. Pihak mahkamah warga negara pula mengarahkan Mimalen agar tidak meneruskan operasi ketika kes dibicarakan. Mimalen yang tidak beroperasi tidak mampu bertahan dan akhirnya terpaksa ditutup secara kekal pada tahun 1994. Sejak itu, lokasi taman tema ini menjadi terbiar dan menjadi seperti hutan yang menyeramkan. Kerana terbiar untuk tempoh yang begitu lama, lokasi ini dikatakan berhantu dan menjadi antara tempat yang paling menyeramkan di Malaysia. Mungkin sedikit pelik untuk didengari, tetapi Mimalen kini bertukar menjadi tarikan yang berbeza kepada paranormal yang sukakan pengembaraan unik. Tapak terpencil Mimalen telah dibiarkan terbengkalai begitu saja dan tidak berpenghuni sejak menutupinya pada 1994. Namun hari ini ramai orang pergi ke tapak Mimalen atas dasar ingin tahu, terutamanya apabila dapat berita yang mengatakan bahawa tempat itu penuh misteri dan berpenunggu. Mimalen kini popular sebagai salah satu tempat paling mistik di negara ini. Sementara itu, ada juga yang sengaja pergi ke sana untuk aktiviti rekreasi, kadang-kadang singgah sebentar untuk berjalan di sekitar kawasan itu, walaupun mereka mungkin ditangkap kerana menceroboh tanah milik peribadi. Apa yang jelas ialah tempat itu sangat unsang dan cebisan vandalisme lebih memberikan rasa gerun dan menakutkan. Terdapat juga laporan yang mengatakan bahawa hidupan liar seperti harimau, ular telah dilihat di kawasan tersebut. Dan walaupun telah terbiar sejak sekian lama, masih ada pengawal keselamatan yang menjaga tempat itu bagi memastikan orang luar tidak memasukinya. Tetapi Mimalen tetap menarik perhatian orang ramai untuk datang sehingga hari ini. Mimalen kini hampir tidak dapat dikenal pasti kerana bentuk asalnya telah berubah sama-sama. Okey, itu sahaja kisah Mimalen daripada aku. Okey, selepas mendengar kisah aku ni, ada siapa-siapa tak yang pernah pergi ke Mimalen? Anda nak tak kalau Mimalen dibuka semula? Kongsikan pendapat di ruangan komen di bawah.